Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Evangelisku Sugianto. Di dalam memasuki new normal life dan mempersiapkan diri di dalam ibadah konvensional, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah secara ketat, yaitu social distancing, jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan kita dengan sabun. Dan dampingilah anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Shalom Jemaat GKT yang terkasih di dalam Tuhan. Saya penginjil Jovial Tambu Bolon, Gembala Sidang dari GKT Hosana Nirwana Surabaya. Saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah di dalam peribadahan online pada hari ini, sambil kita boleh mengucap syukur akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan pemeliharaan Allah yang sampai saat ini kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya di tengah kondisi yang kurang begitu baik ini tidak mengurangi sedikit pun kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuliakan dan meninggikan namanya. Marilah kita tetap menjaga kesehatan jasmani kita. Jika tidak ada kepentingan di luar rumah, tetaplah di dalam rumah. Dan ini adalah momen yang baik untuk kita boleh saling menjaga, saling menasehati, dan saling memperhatikan. Dan bersama dengan keluarga, kita memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah satu sukacita tersendiri bagi kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah, walaupun di dalam situasi pandemi, dan harus beribadah di rumah kita masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena Kristuslah kita dapat mendekat kepada Allah dengan penuh keberanian. Karena Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Mari dengan penuh rasa syukur kita mempersiapkan hati kita. Kita hening sejenak untuk kita memasuki akan ibadah kita hari ini. Mari saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang Maha Kudus itu. Kita datang untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kita memulai ibadah kita pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita datang menghadap Tuhan, menyembah Sang Raja Mulia dengan puji-pujian dan nyanyian syukur. Sebab Dia adalah Allah yang besar,
yang setia menyertai dan memelihara umat ciptaannya. Datang menyembah Raja yang mulia. Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah nas yang mendasari akan ibadah kita hari ini, yang terambil dari Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, membuat persekutuan manusia dengan Allah Bapa menjadi terputus. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Tetapi kita bersyukur, Yesus mau berkorban untuk kita. Kita boleh ditebus, kita dikuduskan dan dibenarkan. Mari saat ini kita yang masih menanggung beban dosa itu, kita datang kepada Tuhan, kita datang ke salib untuk memohon rahmat dan pengampunannya. Mari kita mempersiapkan hati, kita datang di hadapan Tuhan, mengangkat pujian Tuhan, kini ku datang.
kita tunduk di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita. Sebagai umat yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, apakah kita sudah hidup taat, menyenangkan hati Sang Juru Selamat kita? Mari saat ini kita mengakui akan segala kegagalan kita, mengakui ketidaktaatan kita, dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam ketidaksetiaan yang sering kali kami lakukan, Engkau Allah kami adalah Allah yang tetap setia. Kasih-Mu tidak pernah berubah, walaupun sering kali Tuhan, kami yang sudah Engkau tebus, kami yang sudah Engkau berikan anugerah keselamatan, kami hidup tidak taat. Kami memilih hidup dengan cara kami, mengikuti kata hati kami, daripada kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini di hadapan-Mu kami datang, kami mengakui akan segala dosa kami, segala kegagalan dan ketidaktaatan kami. Kami sungguh memohon ya Allah, karuniakanlah belas kasihan-Mu bagi kami. Ampuni kami, kuduskan kami. Terlebih ketika pagi hari ini Tuhan, Engkau mengundang kami untuk kami datang beribadah. Kami rindu, kami boleh datang dengan kelayakan di hadapan Allah kami yang Maha Kudus itu. Dan kami sungguh memohon akan kehidupan yang akan kami lalui ke depan. Kiranya Allah Roh Kudus terus membimbing kami, supaya hari-hari kami ke depan kami lalui dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa pengakuan sekaligus permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberitakan berita anugerah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita. Berita anugerah mengingatkan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Allah akan mengampuni dan Dia tidak akan pernah mengingat-ingat dosa-dosa kita. Mari sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah, kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang akan melandasi bagi setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari bersama dengan umat percaya di segala zaman dan di sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk GKT Postpay Pare di Jawa Timur di Kediri dan GKT Postpay Forest Garden di Jakarta. Serta kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita akan masuk dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang setia menopang memeliharakan setiap kami sekalipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, dari hari-hari di tahun-tahun yang sudah kami lalui. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, secara khusus bagi seluruh jemaat Tuhan di GKT di seluruh tanah air. Pagi ini kami rindu mohonkan berkat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi GKT Postpay Pare. Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin jemaat-Mu yang ada di GKT Postpay Pare. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin hamba-hamba-Mu dan pengurus yang ada. Kiranya Tuhan terus tolong supaya di tengah-tengah situasi ibadah secara online ini, secara daring, tidak membuat mereka menjadi kendor dalam hal ibadah, tapi membuat mereka semakin punya kerinduan untuk beribadah, menyembah, dan berbakti kepada Tuhan. Berkati segala upaya persiapan pelayanan yang dilakukan selama ini maupun yang masih akan dipersiapkan ketika akan memasuki ibadah secara offline di gereja. Tuhan menolong jemaat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam firman, ada kerinduan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Berkati seluruh pelayan-Mu yang ada, baik hamba-Mu Bapak Penginjil Gatot Kristanto maupun juga Penginjil Frankie Mbura dan segenap pengurus-pengurus yang ada. Beri hikmat di dalam mereka melayani, berikan kerjasama yang baik. Urapi dan berkati persiapan kepengurusan yang baru 2020-2022 nanti. Tuhan beri hikmat, berikan kesiapan hati untuk melayani, bahkan roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka, para pengurus yang boleh menyisihkan waktu mereka untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bagi segala kerinduan untuk pengembangan GKT Postpay Pare menuju kepada kedewasaan jemaat. Tuhan menolong terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan menolong dalam pertambahan jumlah jiwa jemaat Tuhan maupun juga di dalam sumber daya manusia yang diperlukan. Kiranya Engkau terus menolong mulai dari kanak-kanak sampai jemaat yang paling tua, terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Berkati segala persiapan, kerinduan untuk mendewasakan diri. Tuhan memberkati baik kemandirian secara finansial maupun kebutuhan sumber daya manusia. Tuhan munculkan di tengah-tengah jemaat Tuhan, mereka punya karunia-karunia melayani, sehingga mereka boleh ambil bagian dengan antusias. Berkati ya Tuhan untuk Saudara Frankie Mbura dalam masa praktek 1 tahun, Tuhan pakai di dalam beradaptasi, di dalam menolong jemaat bersama-sama dengan gembala sidang dan juga segenap pengurus. Beri hikmat dan urapan-Mu. Berkati juga kerinduan hati untuk mengembangkan gereja. Secara khusus kami bersyukur untuk sebidang tanah yang ada di belakang gereja. Tuhan beri hikmat di bidang pengelolaan dan juga penanganan khusus yang bisa dilakukan sehingga bermanfaat bagi gereja Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan untuk lingkungan di sekitar gereja. Kami bersyukur di sekitar gereja ada rumah sakit, biarlah itu juga menjadi satu kesempatan untuk keberadaan GKT Postpay Pare menjadi tempat di mana orang rindu beribadah, bertumbuh bersama. Mereka yang ada, anggota keluarga yang dirawat, mereka juga boleh mendapatkan kesempatan, mendapatkan perhatian dan kasih. Berkati juga lingkungan di sekitar yang masih ada, mungkin hidup di dalam pelanggaran etika, sopan santun dan juga moral masyarakat. Tuhan menolong keberadaan gereja GKT Postpay Pare boleh menjadi mercusuar, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak kondusif untuk perkembangan mental anak-anak muda dan juga masyarakat secara luas.
Biarlah kehadiran GKT Pospei Pare menjadi berkat. Bapa, kami juga mohonkan berkat-Mu bagi GKT Pospei Forest Garden. Kami mengucap syukur untuk keberadaan jemaat yang ada di sana. Hikmat urapan Tuhan kiranya Tuhan tambah-tambahkan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, para aktivis, para pengurus yang ada. Berkati di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam mengenal Tuhan, beribadah, menjadi saksi, dalam pergumulan, dalam pekerjaan Tuhan juga pimpin. Berkati kerjasama yang baik, dukungan penuh dari GKT Betani Jakarta maupun juga pengembangan GKT Pospei Batu Ceper, GKT Batu Ceper. Tuhan berkati. Berkati juga bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, kesehatan dan para aktivis juga Tuhan tolong di tengah-tengah situasi ibu kota yang mungkin semakin hari semakin ada lebih kondusif dan juga menuju era new normal. Kiranya Tuhan tolong supaya hal ini juga bukan kelonggaran-kelonggaran yang mendatangkan bahaya, tetapi tetap ada kedisiplinan dan keberadaan gereja GKT Pospei Forest Garden juga boleh menyesuaikan diri dan juga mendapat kesempatan berkembang. Bapa, kami juga mohonkan berkat-Mu bagi segala pergumulan, untuk biaya, perkembangan dan pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan cukupkan. Bapa di surga, pada akhirnya kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh tanah air, bagi bangsa dan negara. Berkati pemerintah kami, baik dari pusat hingga daerah-daerah. Biarlah segala keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat, secara khusus menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang masih ada di seluruh tanah air. Tuhan tolong di dalam upaya-upaya penanganannya, dampak yang ditimbulkannya di dalam seluruh sektor kehidupan. Kami mohon berkat-Mu bagi perekonomian, kiranya semakin hari semakin diarahkan untuk menuju kestabilan dan juga kebangkitan untuk kehidupan perekonomian seluruh masyarakat. Berkati juga untuk pendidikan anak-anak kami, khususnya dalam masa-masa yang mereka belajar dari rumah. Tuhan juga tolong sekolah-sekolah dapat mempersiapkan diri dan juga anak-anak didik dapat mempersiapkan diri. Berkati juga dalam sektor sosial, politik, dan keamanan. Kiranya Tuhan memberkati. Bersyukur untuk ulang tahun Polri kemarin tanggal 1 Juli. Tuhan memberkati sehingga sungguh-sungguh juga mendatangkan kestabilan, kemajuan, dan juga solid sebagai bagian yang Tuhan percayakan menjaga stabilitas keamanan secara nasional. Terima kasih Bapa, berkati mereka sekalian, berkati bangsa kami, berkati kehidupan jemaat Tuhan sekalian di dalam kehidupan menuju new normal. Biarlah juga kami seluruh masyarakat dan seluruh jemaat semakin hari juga semakin menjadi contoh teladan yang baik di dalam kedisiplinan, di dalam antusias untuk berkarya, tetap juga hidup di dalam cara-cara yang benar. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, karena kami mohon semua doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar akan firman Tuhan. Biarlah pujian dari PPR 159, padamu Tuhanku hamba perlu. Itu menjadi doa sekaligus pengakuan kita. Saat ini ya Tuhan, hamba hanya memerlukan suara-Mu. Karena suara Tuhanlah yang memberikan keteduhan. Mari kita bersama mengangkat pujian, padamu Tuhanku hamba perlu.
位弟兄姐妹，各位长者，平安！我非常荣幸，经过翁兰花弟兄的介绍和关牧师的信任，可以给我机会在空中和弟兄姐妹分享上帝的话。好，我们先进入祷告。天父上帝，我们感谢你，赞美你，你还给我们生命，给我们健康，可以分享上帝的话，这是神的恩典。我们恳求你接近我们的会所，也求上帝帮助你的使女有圣灵的同工，圣灵的高莫，使你的使女能够把你的信息传开。还有每一个听众，求上帝也在我们当中掌权，给我们全备的心领受你的话语。我们恳求你败坏一切魔鬼撒旦的作为，求上帝的名在我们当中当得荣耀。感谢你听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿们。各位，今天我要与各位思想的是心灵的呼求。我们都承认，在这个特殊的环境当中，大家都待在家里，我们感觉到几个月来心中非常的厌烦了。虽然政府允许教会可以开门，信徒们可以自由到教会敬拜上帝，但是因着牧师长子的开会决定，肺炎病毒还是非常高的死亡率，所以不敢还是在网站来传播上帝的话。我们不知道肺炎病毒到什么时候结束，难免我们的心情有些挂虑、惧怕和矛盾。我们很清楚知道我们是上帝的儿女，上帝会带领我们每一天的生活，我们也应该感恩，因为上帝与我们同在。几个月来，我们看见上帝怎么样保守我们，让我们平安无事。但是在我们的心中，难免关在家里，感觉到厌烦，常常叹息，甚至有的因着经济的萧条，有的夫妻儿女一直在家里，你看我，我看你，看到大家都是的短处，不能够和睦。有一天，我的朋友告诉我说，他说罗师母啊，我告诉你心中的话。我说什么事啊？他说我听到我的几个亲戚肺炎死了，还有几个朋友他们的商店倒账失业，我听得很恐惧，我觉得很不舒服。他说不知道这个病源到什么时候结束，所以我心中很害怕。各位，我们就像这个基督徒的心一样呀，所以我们要看诗篇42篇，我们看作者跟我们的心情一模一样的。诗篇42篇跟43篇是连结呀，所以上面写着可拉后裔的训诲。可拉是谁？有时我们在民数记我们可以看见可拉他们。有一天他们召集所有的会众250名，他们来到耶和华的会幕前，他们攻击摩西，他们妒忌摩西，他们对摩西说，为什么上帝单单对你讲话，不跟我们讲话？因着他妒忌的缘故，所以他们不甘愿，他们就攻击摩西。但是上帝刑罚他们，使地突然之间
裂开，哇，250个人的名就被活活的埋在地土里。后来又封起来，从此以后，可拉的后裔们经过上帝的刑罚以后，他们完全的悔改，他们全卑来到上帝的面前，他们要尽全的渴慕的心，忠心真诚的心来敬拜上帝。亲爱的各位，所以在这个作者在这边说，我的心有闷，因为作者现在不能够来到圣殿来敬拜上帝，他被掳到别的国家，他渴慕上帝的殿，来到上帝的面前来敬拜上帝，来侍奉上帝。所以诗篇42篇第2节我们来看，我的心渴想上帝，就是永生的上帝，我几时能够朝见上帝呢？各位，在整个诗篇42篇，我们可以看见诗人有3个呼求。第一个，诗人留恋他们的过去的呼求。4节告诉我们说，第4节说，我从前与众人同住，用欢呼赞美的声音领他们到殿里，大家守节。我追求这些事，我的心激起悲伤。第6节上半节，我的上帝啊，我的心在我里面烦闷。我们可以深信诗人在心中痛苦伤心当中，可见这个作者当他被掳到外邦人在外邦，心在耶路撒冷，他们也离乡背井，离开耶路撒冷，他们不能够守节，不能够跟他们同伴一起来敬拜上帝，他们不能够欢呼，一起快乐侍奉上帝，所以他们回忆过去那种欢乐的心情，他们心中非常的悲伤。各位弟兄姐妹，今天我们的情况是不是一样呢？我们一直在家里，我们不能够去教会跟弟兄姐妹团契，我们有在家里只有听网上的这个空中讲道。但是我们想到有一些长辈们，我问他们，你们有听到吗？没有，因为我的手机没有这个装备听到的，我的家里只有用电话，不用手机。他们说我几时可以到上帝的家听到？老师母，如果教会开了，请你告诉我。我说好的，我一定告诉你。但是现在你要安静在家里，好好的安静自己，与上帝亲密的交通，好好的要出门要戴口罩。他说什么？我不敢出去，我没有戴口罩，我不敢出去。亲爱的各位，所以他们留恋渴慕过去怎么样在教会当中一同来敬拜。我们回想去年我们还没有肺炎的时候，我们可以自由去教会侍奉，去哪里侍奉，我们可以团契，我们可以拜6礼拜跟家人一起到百货公司，我们可以买东西，我们可以聚餐，觉得非常的享受。但是现在什么都没有了。既然还是现在百货公司有开，巴士也是开了，但是青年人，我的孩子们说很近，没有人敢去走走，不得已的时候才去，所以人民还是心中充满着恐惧的心。
亲爱的弟兄姐妹，求上帝帮助我们，让我们能够像诗人这么样的遭遇的时候，我们是在心中有这样的呼求：我渴慕上帝的殿，我们渴慕要与上帝亲近，我们渴慕来侍奉上帝，这是我们心中的一种的呼求。求上帝成全，让早一点肺炎全部被消灭，或者找到特效药能够医治病人。第二，我们看见诗人的呼求，他受到外邦人的讥笑的痛苦。第3节说：我昼夜以眼泪当饮食，不住地对我说：你的上帝在哪里呢？第4节说：我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：你的上帝在哪里？各位，外邦人讥笑讽刺作者，你的上帝在哪里？你的上帝在哪里？这不是平常的讥笑呀！他们幸灾乐祸，他们落井下石，他们已经忙过了这的可怜，他们流浪在一邦，但是他们却讥笑他，这表示他们说：你们的上帝在哪里？你的上帝不关心你的，你没有上帝的祝福，你们没有上帝的同在，所以他们讥笑他。诗人感觉到实在是害羞，无言可答。他感觉到他寂寞，没有人同情，所以他昼夜以眼泪来当饮食吃。这是多么悲惨的结局！根据世界的报告新闻，有2000人自杀每一天。亲爱的各位，2000人一天自杀，求上帝可怜这么多人的自杀，一年到底有多少人自杀？为什么他们会自杀？因为他们心中空虚，没有耶稣基督在他的心中，他们没有盼望，或者心中充满着忧闷、伤心悲哀、空虚感还有在美国，据说每年有400万的人悲伤，他们都是用特别的药来治疗，安定他们的心有的用吸毒，有的用酒精来麻醉自己。各位，他们的前途渺茫，没有盼望，没有方向，他们不知道如何走人生的道路，他们根本不知道人活着是为了做什么，人生的意义他完全没有去思想，寻找不到这一条道路，永生的道路，没有指望。亲爱的各位，求上帝帮助我们，让我们无论什么样的环境，我们是基督徒，我们应该要求上帝可怜我们，更亲近上帝，更祷告上帝，求上帝帮助我们，不要自哀自怜，不要发怨言，不要自暴自弃，这样的态度是上帝不喜悦的。诗人的很痛苦，不但心灵的痛苦，并且他是肉身也是痛苦，他心中的痛苦烦闷悲伤，不吃以眼泪为食他被敌人讥笑，像现在可能我形容这个肺炎病毒也讥笑人类说，我真厉害，我很棒，
虽然人不能够用眼睛看见我，我小的微小，但我周游全世界，我杀死了全世界不少的人类，我毁灭了全世界的经济。他会讥笑我们，连教会的门都关闭。你看我多么厉害，他会这么样向世人来讥笑呀！亲爱的各位，我们要深信上帝的话。若不是上帝许可，没有肺炎能够来侵害我们。我们知道一切世上发生的事，都是上帝告诉我们要警惕，要警醒祷告，要更亲近上帝。所以求上帝帮助我们，求上帝保守我们的心，让我们不要让魔鬼偷去我们心中的这个魔鬼的控告我们。我们看约伯，他是个完全正直、完全无瑕无疵上帝称赞他是个完全的人，人还能够找到他的弱点吗？不能够。他是那边最有钱的人，但是魔鬼来控告上帝。他说约伯这么样敬畏你，完全正直，行为好，信心好，因说你在四周围建造篱笆来保护我来试探他，让他离开你。上帝说你可以，但是留他的老命。后来魔鬼就使他一天之内什么都忘了，最有钱的变一无所有，并且还染到病毒，全身都是疮，都是腐烂。但是他得到这么样宝贵的经验。过去我只有风闻有上帝，现在呢，我亲眼看见上帝。上帝经过苦难以后魔鬼试探他，他却得到最宝贵的空空，亲眼看见上帝。哇，这么样宝贵的经历。亲爱的各位，盼望我们在这个时候，我们也是被上帝讨厌，被魔鬼攻击讥笑，我们可以经历到我们的上帝不是单单传道人牧师所传讲的耶稣，乃是经历到他的大能大力，上帝的实在在我们的身上彰显出来。求上帝帮助我们。第3段，诗人说他心中的呼求，上帝啊，你不要离弃我。第9节说，我对上帝我的磐石说，你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？各位，诗人感觉到很痛苦，因为他以为上帝忘记了他，他以眼泪来当饮食，他以为上帝忘记他，他的情绪悲伤忧闷，因为他以为上帝忘记他。亲爱的各位，不论任何的环境，上帝不会忘记我们的。诗人有错误的想法，因为他太伤心了，因他的伤心困在他的心里，烦闷忧愁悲伤，所以他没有看见上帝与他同在。他认为上帝忘记了他。有时候我看见这个微信朋友们在谈天，他说
我的老板把我的薪水扣了一半。啊，真的啊？他说扣了一半。后来有的人说我的只不过28%比你好，但是有的说我几个月没有得到薪水，我没有工作做。各位，有的说我的储蓄已经剩下一点点了，还好还一点点。亲爱的各位，我们的上帝不会忘记上帝的儿女。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。实在的，上帝的话是正确的。你把耶和华当作你的牧者，你就不必致缺乏。上帝从来不会忘记我们，圣经清楚应许我们。我们看以赛亚49章15到16节，圣经这么样讲：妇人也能忘记他吃奶的婴孩，不怜惜他的所生的儿子，既或有忘记，我却不忘记你。第16章，看啊，我将你的名刻在我的手掌上。哇，我得到这个经文，我觉得非常的安慰。亲爱的各位，你可以想象我们到底是谁？我们是软弱犯罪的人，我们是不配，但是上帝拣选我们，不但拣选我们，并且爱我们爱到底。他爱我们如同他眼中的同人，他爱我们，把我们每一个人的名字刻名在这个手掌上。什么叫做刻？刻跟写不一样，雕刻是永不消失，永不改变，也永不会失去。这么样，上帝爱我们如此的爱我们，亲爱的各位，所以上帝从来不忘记我们的。他们被掳到外国，他们心中以为上帝忘记他，所以诗人在痛苦当中他说，他们用打碎我的骨头那样，我的敌人打碎我的骨头。上帝，你忘记我们到几时？这是他们的形容。诗人形容他被骨头打碎。各位不要说打碎，我曾经去苏岛讲道，我要回来的时候，我跌了一跤，我的左手被扭到。后来回到家里，很痛，举起手来都不能够穿衣服。后来有人介绍，你去推拿，我去推，一推一拉，两夫妇一推一拉，不能够好，痛得要命。有的人说你去打这个他的血点，很痛也不能够好，只有一个手他们弄不能够好。后来我的一个会友说，师母已经2次不能够好，现在我来帮助你，我要叫我的按摩婆印尼人，他来，但是他住在乡下，我要用我的车夫去接他，后来要送他回去，所以你要到我的家来。我说好的。后来他来了，我去到他的家，躺在地板他全身按摩。哇，他的手很重，要在我的身上全部他按摩，我痛到我说好了，但是我的会友说不，要坚持。我说很痛，他就拿一个东西给我摇着，你哭我就哭，摇着，很痛，摇着。亲爱的各位，3个小时半，
后来真的按摩了，轻松的多，完全轻松，身体已经好了，我的手也是好了。那一次的按摩，完全得了释放，得了医治。亲爱的各位，诗人为什么说他的骨头像被打碎一样？因为他心里忧愁烦闷。诗人箴言告诉我们，忧伤的心使骨头枯干。这所谓诗人的经历，形容他的骨头被打碎一样。亲爱的各位，但是我们感谢主，到最后一节，诗人说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在里面烦躁？应当仰望上帝，因为我要称赞他，他是我的脸荣光，是我的上帝。”还有第5节，大家很熟悉呀，应当仰望上帝，因为他用笑脸来帮助我们。亲爱的各位，在这个经历当中，诗人大180%的转变。当他仰望上帝的时候，他发现上帝用笑脸帮助他。上帝要用笑脸帮助他。我们为什么要忧愁烦闷、伤心悲哀呢？那是我们很笨，我们不相信上帝能用笑脸帮助我们。说着最后他得胜了，他仰望上帝，凭着信心仰望的时候，他就因着上帝是他脸上的光荣。亲爱的各位，你看看你们每一个人，你的脸上有上帝的荣光吗？你们有笑脸吗？我一起来看镜子，跟上帝讲，感谢主保守我平安度过一个晚上，我还有生命，感谢主。喜乐的心乃是良药。亲爱的各位，魔鬼常常偷去我们喜乐的心，魔鬼常常偷去我们的信心，让我们怀疑上帝，灰心绝望。这是魔鬼最大的攻击，我们常常失败，没有信心依靠主，所以我们常常愁眉苦脸。但是一个仰望上帝、有信心的人，我们无论任何的环境，我们用信心依靠上帝，专心依赖上帝的时候，上帝必要帮助我们得胜一切，得胜一切的病毒，得胜一切的环境。求上帝帮助我们，这一篇诗篇能够刚强我们，坚固我们的信心，任何的环境我们都能够有信心来依靠他，度过这个肺炎时期。求上帝赐福他的话，我们进入祷告。天父上帝，我们感谢你，我们拥有爱我们的上帝，你爱我们爱到底，因为你用你的宝血所价买赎我们成为上帝的儿女。我们每一个人的前途都在你的手中，感谢主，我们恳求你带领我们。虽然在肺炎病毒当中，许多人都是惊慌害怕，但是我们有上帝的帮助，你用笑脸帮助我们，你用你的荣光来光照我们，我们害怕谁呢？求上帝坚固我们的信心，无论环境如何，但是我们紧紧的跟随你，爱你。不论现在还不能够去教会，但是每天我们都经灵修，好好与上帝的交通，听上帝的话，我们在你的面前得到满足，因为有了你就有了一切。我们专心的依靠你，谢谢你，求你赐福你的话达到
完全的地步。感谢主，奉耶稣基督的圣的名求，阿门。 Kita sudah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu terus memotivasi kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti yang dikatakan melalui firman-Nya. Mari saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita. Begitu luar biasa Allah memelihara kita. Kita akan memberikan persembahan sesuai dengan tata cara di gereja kita masing-masing. Dan sebagai rasa syukur, kita datang di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memakai kita untuk boleh menjadi saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat. Kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Patutlah kami bersyukur Tuhan, di dalam hari-hari hidup kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna atas kami. Tuhan terus memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan pun sudah menyediakan bagi kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Kau berkenan akan persembahan kami. Tuhan kuduskan supaya persembahan kami ini boleh berguna untuk mendukung kegiatan pelayanan. Bahkan juga boleh Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Dan terlebih Tuhan, kami rindu. Kiranya Engkau terus memampukan kami. Sebagai rasa syukur tidak sekedar kami memberikan uang kami, tetapi Tuhan pakai kami. Hidup kami serahkan kepada Tuhan, kiranya boleh menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Engkau. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri, biarlah segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Allah Bapa Tritunggal. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan marilah kita terus mengalami kasih karunia Tuhan dan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkatimu, melimpah di dalam dan mengalir melalui hidupmu, mulai saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selesailah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.